Assalamualaikum, hari ini kita akan membincangkan sebuah proyek yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar dari Universiti Malaysia Sabah yang mengambil kursus ketaksamaan sosial. Dibahagikan kepada dua sesi, yaitu 2022-2023 dan 2023-2024. Bermatlamatkan SDG 4 untuk kualiti pendidikan, SDG 10 untuk mengurangkan ketidaksamaan, dan SDG 17 yang menekankan kerjasama untuk mencapai matlamat pembangunan mapan. Projek Reading in Paradise ini melibatkan pembinaan sudut bacaan luar atau NUK di sebuah sekolah luar bandar yaitu SK Kokol. Dalam konteks ini, sekolah tersebut tidak mempunyai perpustakaan yang kondusif disebabkan sebahagian ruang perpustakaan telah dijadikan kelas untuk menampung jumlah murid semakin bertambah. Atas dasar ini, kumpulan ini telah mengambil inisiatif untuk membantu komuniti sekolah dalam menyelesaikan isu ini. Bagi mengetahui lebih lanjut, saya akan menemui beberapa orang individu yang terlibat dalam projek ini sekaligus mewakili kumpulan ini. Boleh Razik terangkan lebih lanjut berkenaan dengan projek ini? Seperti yang Nirwana terangkan sebentar tadi, projek sulam ini dijayakan oleh pelajar Universiti Malaysia Sabah yang mengambil kursus ketaksamaan sosial. Projek ini mempunyai dua fasa, yakni fasa 1, di mana fasa 1 adalah fasa permulaan projek, yang gerak kerja pada fasa ini lebih menumpukan kepada pencarian dana dan juga grant. Manakala pada fasa 2 pula memfokuskan kepada pembinaan. Seramai 96 orang pelajar yang terlibat pada fasa 1 projek ini dan seramai 156 orang pelajar yang terlibat pada fasa 2. Bagi memastikan gerak kerja yang efektif, kumpulan pelajar ini dibagikan kepada 6 kumpulan kecil pada fasa yang pertama, iaitu pembinaan, pengumpul dana, dekorasi, dokumentari, webinar dan juga website. Manakala pada fasa 2 pula terdapat 2 pertambahan kumpulan kecil, iaitu kaji selidik komuniti dan juga kaji selidik pelajar. Kumpulan kecil ini kemudian akan mengadakan satu sesi perbincangan interaktif yang digelar sebagai sistem SPY, di mana setiap kumpulan kecil ini masing-masing akan melaporkan proses gerak kerja mereka dan saling berkongsi pendapat untuk memastikan projek ini berjalan dengan lebih lancar. Projek ini juga menggunakan konsep 6 pihak berkepentingan, yakni model hexahelix yang meletakkan masyarakat yang terjejas sebagai salah satu pihak berkepentingan selain pihak universiti, kerajaan dan juga industri. Projek ini, kita tahu bahawa projek ini dijalankan di sekolah luar bandar, iaitu Sekolah Kebangsaan Kokol, di mana sekolah ini tidak mempunyai satu keperluan yang perlu ada pada abad ke-24 ini, iaitu perpustakaan. Bagaimana sebuah sekolah yang digelar sebagai pusat ilmu namun tidak memiliki satu ruang yang menyemai semangat dan cinta akan ilmu yang begitu selesa bagi komuniti sekolah ini. Maka dengan itu, projek Sulam Reading in Paradise ini mencungkil isu tersebut dengan mewujudkan satu kutubkhana ataupun taman pustaka yang lebih selesa bagi menyemarakkan lagi rasa cinta terhadap ilmu dalam kalangan komuniti di SK Kokol ini, dan seterusnya melahirkan generasi bangsa yang memanfaatkan masa lapang dengan ilmu pengetahuan. Apakah impak projek ini terhadap komuniti? Impak sangat jelas yang kita dapat lihat adalah wujudnya ruangan yang kondusif untuk murid-murid SK Kokol melakukan aktiviti membaca. Hasil kaji selidik yang dijalankan kepada 31 orang murid telah mendapati bahawa kesemua mereka bersetuju dengan adanya sudut luar bacaan ini. Minat mereka terhadap membaca semakin tinggi. Dengan adanya ruangan membaca ini, kualiti pembelajaran dan juga kualiti pendidikan mereka secara tidak langsung semakin menaik. Infrastruktur seperti ini juga yang selesa membantu dalam perkembangan mereka dari segi co-curriculum di sekolah. Satu temu bual juga telah dijalankan kepada seorang guru di SK Kokol, iaitu Cikgu Nesni, guru bahasa Inggeris. Beliau mengatakan bahawa NUK ini merupakan satu mercu tanda baharu bagi SK Kokol. Tentang pandangan Cikgu berkenaan dengan projek pembinaan sudut bacaan luar di SK Kokol. Apa pandangan Cikgu? Bagi saya itu satu usaha yang sangat baik, sebab selain dari memberikan kemudahan untuk pusat bacaan terutamanya kepada murid-murid, selain itu warga kerja pun dapat manfaat dia juga, dan juga sampingan dia program yang dibuat itu turut menambahkan keceriaan kepada sekolah lah, ya.
Apakah impak proyek Sulam ini terhadap proses pembelajaran pelajar? Sudah tentu projek Sulam ini memberikan impak yang baik kepada pelajar kerana falsafah Sulam itu sendiri yang memastikan keseimbangan manfaat bukan hanya diperolehi oleh pihak komuniti tetapi juga diperolehi oleh pelajar itu sendiri. Oleh itu, antara implikasi daripada projek ini ialah pelajar dapat memahami kandungan kursus ketaksamaan sosial ini dengan lebih baik, terutama sekali berkaitan dengan fenomena ketaksamaan sosial yang berfokuskan kepada ketaksamaan wilayah yang melibatkan sekolah luar bandar. Seperti yang diperlihat dalam model Exahelix, pelajar berpeluang melibatkan diri dengan pihak-pihak lain, yang mana perkara ini dapat membantu meningkatkan kemahiran interpersonal dan komunikasi mereka. Oleh itu, ini dapat dibuktikan menerusi kaji selidik ke atas 154 orang pelajar yang mengambil kursus ini. Dapatan menunjukkan bahawa semua pelajar bersetuju terhadap projek ini dapat meningkatkan kemahiran interpersonal mereka. Okey, itu daripada saya sendiri pula, saya dapat kemahiran-kemahiran baru, kemahiran-kemahiran bertukang daripada pihak sekolah yang berkemahiran dalam pertukangan. Ini memberikan impak yang baik dalam diri saya. Saya melihat potensi komersial dalam projek ini. Apa pendapat Izlan? Sudah tentu, Sabah ini dia terkenal dengan landscape yang indah. Sementara projek ini dia terletak di kawasan tanah tinggi dan antara lokasi pelancongan di Sabah. Aspek potensi komersial yang berpotensi bagi projek ini adalah berkait rapat dengan pelancongan. Kedudukan Nuk itu sendiri yang didirikan berhadapan dengan laut, pulau dan juga bandaraya Kota Kinabalu. Pengunjung yang datang ke Nuk itu dia berpeluanglah untuk melihat pemandangan ataupun menikmati pemandangan di samping membaca. Justru itu sekolah ini berpotensi untuk menjadi sebuah sekolah pelancongan. Sekaligus dapat memberi peluang kepada pihak sekolah untuk menjana pendapatan. Dalam aspek pemasaran dan promosi pula, aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, X boleh digunakan. Kerjasama bersama para pempengaruh juga adalah antara salah satu kaedah yang digunakan ataupun boleh digunakan untuk mempublisitikan sekolah dan juga projek Nuk ini. Selanjutnya, bagi menjamin kelestarian projek Sulam REIP ini, pemantauan ke atas tapak projek akan dilakukan secara berkala. Kerjasama antara sekolah dan juga pihak universiti ini menerusi program sekolah angkat juga akan mendatangkan manfaat untuk kedua-dua pihak tersebut. Seterusnya, model Reading in Paradise ini dia berpotensi untuk direplikasi dan juga dipatentkan di kawasan lain untuk membudayakan lagi amalan membaca untuk setiap lapisan masyarakat. Akhir sekali, projek yang dilaksanakan bersama kolaborasi pelbagai pihak membuktikan salah satu matlamat pembangunan yang mapan, SDG 17, iaitu kerjasama demi matlamat, boleh dicapai dalam usaha mengurangkan ketaksamaan, SDG 10, dengan meningkatkan kualiti pendidikan, SDG 4, sekolah luar bandar.